Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sambung pada muka surat 73. Pada kata musannif, ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi ta'ala alaih dalam bab zuhud, bahawa kata dia, ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Yang pertama, takut akan api neraka, dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Jadi yang pertama iaitu zuhud, kerana sebab zuhud dia itu adalah kerana takut akan api neraka. Jadi zuhud ni yakni meninggalkan segala yang digemarkan daripada dunia ni. Maka salah satu daripada 3 sebab seseorang itu zuhud, yakni kerana takut akan api neraka. Asbab daripada takut akan siksaan azab yang sangat dahsyat di dalam api neraka yang Allah Ta'ala sebutkan, maka dia meninggalkan maksiat, dia meninggalkan daripada segala yang digemarkan, segala yang disukainya daripada nikmat-nikmat dunia. Maka kata musannif, dan iaitu zuhud, yakni zuhud yang pertama ini adalah zuhud sekalian yang takut. Inilah kebanyakan daripada zuhud hak ramainya, yakni zuhud daripada kalangan orang-orang yang takut akan janji siksa api neraka. Yang kedua, zuhud yang kedua yakni gemar. Sebab dia gemar, yakni suka dia pada nikmat akhirat, ini lebih tinggi daripada yang pertama. Kalau kita sebut pun, kita dengar pun kita tahu dah. Yang pertama, dia takut akan api neraka, maka dia jadi zuhud. Adapun yang kedua ni, kerana dia sendiri nak kepada nikmat-nikmat akhirat, dia gemar. Dia jadi orang yang sangat ingin akan segala nikmat dan habuan-habuan yang Allah Ta'ala sediakan di dalam negeri akhirat, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, berbagai-bagai rupa nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kata musannif, dan zuhud yang terjadi daripadanya, yakni zuhud yang terhasil daripada sebab gemar akan nikmat akhirat tadi ini, adalah zuhud sekalian yang harap. Ini orang yang harap akan dapat daripada apa yang dia gemar daripada nikmat akhirat, maka dia tinggalkan segala daripada keinginan ni sebab dia harap sesuatu nikmat yang berkekalan. Dan bermula ibadat serta harap lebih afdal daripada ibadat serta takut. Jadi kata Syekh Abdul Qadir lagi,
Makna kata dia ketahuilah bahawa seseorang yang beribadat, hal keadaan dia berharap akan segala nikmat-nikmat daripada yang Allah Ta'ala janjikan di negeri akhirat, lebih baik, lebih afdal daripada hal keadaan seseorang yang beribadat kerana takut dia disiksa. Jadi kita hari ini kena usaha pada mendatangkan yang lebih baik, yang lebih afdal, iaitu ubah rasa kita, keadaan kita yang hari ini mungkin kita sembahyang kerana apa? Takut nanti dalam siksa, dalam neraka kena siksa. Takut nanti kena balun, kena palu, kena pukul dengan malaikat yang mana akan disiksa sehingga habis hancur segala tulang dia, lebur segala isi-isi dia. Kemudian Tuhan nanti akan ganti balik. Dia duk menggambarkan segala benda yang menyakitkan, yang memedihkan, yang sangat dahsyat. Maka dia beribadat hal keadaan dia takut akan segala siksa tu. Yang tu bagus. Tapi kata dengan Syekh Abdul Qadir, yang lebih afdal, yakni bila kita beribadat, kita nak akan segala nikmat-nikmat. Yakni bila kita duduk dalam sembahyang kita tu kita buat kerana apa? Kita harap akan segala nikmat yang kita bayangkan, yang kita tasawurkan, yakni daripada segala hidangan-hidangan yang enak, daripada segala pakaian-pakaian yang mahal, yang megah-megah, daripada segala perhiasan-perhiasan yang cantik-cantik. Jadi kita buat ibadat itu hal keadaan kita harap kita daripada salah seorang yang diberikan oleh Allah akan segala ganjaran dan nikmat-nikmat tersebut di dalam negeri akhirat. Maka yang ni lebih afdal. Kerana harap itu, kata musannif, kenapa harap lebih afdal daripada takut? Kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Kerana sifat harap ataupun rasa harap ni dia lazim daripada harap tu, dia mari sekali package dia tu ada rasa kasih. Adapun takut, takut dia tak melazimkan kasih. Serupa kita hari ni, takut dia melazimkan renggang. Makna dia takut daripada neraka, maka dia nak jauh, dia nak elok daripada dihumban, daripada penghuni neraka. Adapun orang yang nak akan syurga, yang berharap dapat akan syurga, maka dia akan kasih akan segala nikmat tu, dia jadi suka. Dia jadi gemar, maka dia ingin sangat-sangat, maka usaha dia tu penuh dengan kasih. Dia buat tu harap dia, maka datang kasih dia supaya apa hak dia buat ni jadi yang terbaik. Jadi daripada segala apa yang dia inginkan, moga terhasil nanti di negeri akhirat balasan daripada Allah daripada segala yang dia harap tu, daripada segala apa yang dia kasih. Seumpama semayang lah. Semayang ni pun kalau kita tengok Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi ta'ala alaih pun dia sebut tentang gambaran orang yang sembahyang, hal keadaan orang yang sebenar-benar datang sebagai hamba. Adapun hamba itu datang dia dalam berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ada sifat jati diri dia sebagai hamba tu. Apa antaranya? Antaranya dia ada sifat tabazzul. Dia hinakan diri dia, dia rasa rendah diri dia, dia rasa celah dan kotornya diri dia. Ni sifat hamba. Lagi datang kepada Allah, berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sifat takhaddu'. Yakni anggota dia tetap, anggota dia duduk diam, tak berkecamuk anggota dia, tak terhuyung hayang tubuh badan dia. Lagi dia ada takhasyuk, hati dia yang tetap hanya memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya di dalam munajat dia tu tidak ada suara-suara sumbang yang lain yang datang di dalam bisikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dia ada sifat tamalluqan, kata Syekh Daud Al-Fatani. Orang yang sembahyang
hal keadaan dia gemar, dia rindu, dia kasih sangat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana dia takut nanti Tuhan nak siksa dia, tapi dia tu sendiri kasih akan Allah. Dia ada sifat rindu yang bersangatan kepada Allah. Maka kata musannif, kata dengan Syekh Daud Al-Fatani, bila mana seseorang hamba tadi datang dengan jati diri hamba yang sebenar, berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sembahyang dia, maka hikmahnya Allah Ta'ala akan berhadap kepada dia dengan tarahum. Yani Allah Ta'ala akan datang kepada dia, Allah Ta'ala berhadap kepada dia dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kasih sayang. Nah, Allah Ta'ala juga kata dengan musannif, yakni Allah Ta'ala mendirikan zatnya bagi hamba yang datang kepada Allah pada solat dia dengan jati diri hamba yang sebenar. Makna kita di atas muka bumi ni, bila kita tengok satu peristiadat, pentabalan, pemasyhuran pada darajat-darajat. Nah, makna satu orang yang pada kedudukan yang tinggi, seumpama agung dan sebagainya, bila mana dia nak mengiktiraf, nak memutabatkan seseorang pada darjat, pada pangkat, maka dia sendiri berdiri pada nak memuliakan dan nak mengagungkan orang yang menerima darjat kebesaran. Maka bagaimana Allah? Tentulah Allah Ta'ala lebih hebat dalam mengagungkan, dalam memuliakan seseorang hamba yang datang hal keadaan dia harap, dia kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanding orang yang datang hal keadaan dia takut daripada janji siksa Allah. Baik. Lagi kata musannif yang ketiga, dan iaitu yang lebih tinggi. Hak ni hak paling tinggi ni daripada sebab zuhud, bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Membesarkan diri ni bukan makna ego, bukan makna sombong. Nah, membesarkan diri yakni dia membesarkan diri daripada berpaling. Yakni dia hanya nak akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dia kata pada diri dia, dia sebut pada diri dia, segala sesuatu yang lain itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada kenikmatannya, melainkan hanyalah yang dia besar-besarkan itu, yang ini pada nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab zuhud dia tu, bukan dia nak daripada syurga ataupun dia takut akan api neraka, tapi kerana dia nak akan kasih sayang serta redha Allah. Dia tinggalkan segala sesuatu yang lain kerana dia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia nak akan redha Allah. Lagi kata musannif, kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah. Lagi pula dia bersihkan hati dia daripada ada sesuatu yang lain daripada Allah. Hati dia ni hanya ada Allah, maka dia menghinakan, dia merendah-rendahkan sesuatu yang lain daripada Allah. Yakni tiap-tiap sesuatu yang lain tak ada nilai di dalam hati dia, tak ada rasa sikit pun gemar ataupun suka kepada sesuatu yang lain melainkan Allah. Ni tinggi sungguhlah. Bukan kata nak syurga, syurga pun tak ada nilai bagi dia. Syurga tu pun hina lagi kalau Tuhan tak redha. Makna dia zuhud dia ni, dia meninggalkan sesuatu yang lain kerana dia membesarkan Allah, kerana dia mengagungkan Allah, kerana cinta kasih sayang dia kepada Allah. Maka bagaimana keadaan sekalipun yang akan dia hadap, maka jika di dalam redha Allah, tidak ada masalah bagi dia. Duduklah di mana pun, keadaan macam mana pun. Maka ini zuhud, kata musannif, yang paling tinggi. Dan itu zuhud, yakni pada darajat yang ketiga ni, ada sebab yang ketiga ni, sekalian zuhud orang yang arifin. Inilah pada darajat orang yang benar-benar mengetahui, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mana di dalam hati dia hanya ada Allah. Kenal sungguh Allah. Nah, kita ni kenal dalam pengetahuan di akal kita ni je, tahu sifat Allah bagian, tapi dalam hati tak ada Allah lagi. Dalam hati tak ada Allah lagi. Nah, tahu di mana, cam di mana? Yakni bila bicara tauhid, nah, ngaji kitab tauhid, marilah ilmu kita tentang Allah, sifat Allah bagian. Keluar daripada majlis ilmu, cakap tak serupa mengaji dah. Betul tak? Perbuatan tak jadi hak kita mengaji tadi dah. Makna dalam tindak tanduk perbuatan kita, hati kita ni tak ada lagi Allah. Hak ada duduk sini babu, duduk dalam pengetahuan akal. Akal ni kenal ada Allah. Kalau cara cakap ni kenal lah. Nah, sebut sifat wujud Allah, dia boleh bicara Allah ni ada yang tidak ada baginya, awal yang tidak ada akhir. Allah Ta'ala sedia, Allah tidak ada permulaan. Allah Ta'ala ni kekal Allah tidak akhir, tidak ada pengakhiran, tidak ada kesudahan, tidak bertemu dengan Adam lahir, tidak bertemu dengan Adam sabiq. Allah menyalahi bagi segala yang baharu. Sifat Allah ni wahdaniyah, Tuhan tu zat dia wahdaniyah. Cara tauhid kemah. Buka kitab ngaji, sagi cuba duduk luar, tindak tanduk dia tak menunjukkan apa yang ada di dalam pengetahuan dia. Yang hak dia tahu ni tak masuk pun, tak bersepakai pun pada perbuatan dia. Sagi cakap lebih kurang, tiba-tiba dia mengeluh. Aku ni ada Tuhan gedak lah, aku ni susah ni. Tadi mu duk cakap tauhid kemah sangat. Ngaji tauhid tadi nampak lagu, Allah Ta'ala bagian. Tiba mari duduk dalam urusan kerja dia, urusan pekerjaan dunia dia, lupa dah, kena peringat pula. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sungguhlah dia kata Allah Ta'ala tahu. Wa huwa ma'akum. Allah Ta'ala kata dia tu bersama-sama kamu. Makna pengetahuan Allah senantiasa bersama kamu, tak lalai, tak alpa walau sesaat. Astagfirullah. Baru teringat. Adapun wali-wali Allah, orang arifin, hati dia tu pada darajat sir, hak paling dalam, di dalam hati dia yang paling dalam tu ada Allah. Maka pengenalan dia yang paling dalam kepada Allah, maka asbab daripada pengenalan dia yang sungguh, yang benar kerana Allah ni lah, hak dia tinggal sesuatu yang lain tu kerana dia nak Allah. Hak lain tu jadi hina secara automatik. Hak lain tu jadi tak ada nilai secara automatik kerana pada dia tidak ada yang lebih besar daripada nikmat-nikmat yang diinginkan oleh segala tubuh badan dia ni, segala batin dia punya isi, segala pandangan dia, segala pendengaran dia, melainkan hanya semua nak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada irama yang lebih sedap daripada apa yang nanti dia akan dengar daripada kalam-kalam Allah. Tidak ada penglihatan, tidak ada pemandangan yang lebih cantik, yang lebih indah, melainkan kepada melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak adalah sesuatu yang lebih layak berada di dalam hati dia, melainkan akan takwa dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia tinggal hal lain. Nabi pun sebut tak salah dah, Nabi sebut betul dah. Nabi kata dunia-dunia ni biar berada di dalam genggaman tangan kamu. Adapun akhirat yakni Allah tu ada di dalam hati kamu. Kita hidup atas dunia kan, makna tak lepas daripada dunia. Tapi dunia ni jangan sampai dia masuk duduk di dalam hati kita, duduk di dalam kendalian kita, duduk di dalam kekuasaan kita. Kita lah hak selia dia, kita lah yang kendali dia. Adapun dan dunia bertahta dalam hati, maka dunia lah yang akan menjadikan kita mengikut apa hak dia nak. Tu orang tu ada ni, kita pun nak ada tu. Orang tu beli ni, kita pun lagu tu. Orang tu lagu ni, kita ni jadi duk ikut dunia semata-mata. Pengaruh sembang kot mana kot tu. Arif dunia ni angin dia sepak macam mana, macam tu lah kita. Kerana kita dunia ni bukan di dalam kendalian kita. Mana apa hak kita gemar, apa hak kita suka, semua terpengaruh daripada tiap-tiap sisi yang datang kepada kita. Sama ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itulah kita. Duk sembang tak mau jadi lalang juga rupanya.
Duk kata aku ni tak maulah jadi lalang. Rupanya lalang lagi kita ni. Pada segi kita kata pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala, cinta yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah zuhud ni. Kita duk cakap 1, 2, 3 ni martabat zuhud, sebab bagi zuhud tu hak nombor 1 pun tak ada lagi. Takut akan api neraka tu pun belum lagi sampai kepada kita ni meninggalkan maksiat. Cerita tentang siksa neraka pada orang yang meninggalkan semayang. Mengaji ni meleleh air mata ni, menangis bengkok biji mata. Esok tinggal lagi semayang. Mengaji apa pula? Mengaji kitab tentang apa ni, derhaka seorang anak kepada kedua ibu bapa. Cerita janji siksa Allah terhadap anak yang derhaka. Begini bagian duduk dia. Tangan atas dari nak terbalik belakang dah. Pasal apa? Pikat dosa dia dengan mak ayah. Esok buat pula. Mudah-mudah pula buat kesalahan yang berulang-ulang. Makna takut akan siksa, takut akan azab api neraka tu pun belum lagi bawa kita pada meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Lebih lagi nak tinggal benda hak kita suka, yang benda harus. Payah lagi. Tu kata kita ni jangan duk cara kata aku zuhud lah. Sebab bagi zuhud hak pertama tu pun kita tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Tapi kena usaha ke arah tu. Kena usaha. Dan bahawasanya zuhud yang lebih sempurna, zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah, pada dunia dan pada akhirat. Inilah zuhud yang paling sempurna, kata Syekh Abdul Qadir, iaitulah tidak ada sesuatu yang lain sama ada di dalam dunia ataupun di dalam negeri akhirat yang menjadikan keinginan di dalam hati dia dan keinginan seluruh anggota badan tubuh dia ni melainkan hanya Allah. Tu semata-mata. Dunia dia tinggal belakang. Akhirat pun tak ada satu habuan hak dia nak melainkan dia nak kepada Allah. Tu zuhud yang paling sempurna. Dan kurang daripadanya zuhud pada dunia saja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedak-sedak atau lainnya. Jadi kata musannif hak kurang sikit. Dia zuhud pada jenis hak dunia ni. Semua daripada jenis dunia, sama ada harta dia tinggal, kemegahan pangkat dia tinggal, benda hak sedap-sedap, benda hak disukai oleh hawa nafsu ni, hak lain-lain tu semua dia tinggal belakang. Tapi pada akhirat dia tak zuhud. Dia nak kepada nikmat syurga, dia nak pada nikmat bidadari, dia nak nikmat syurga tu masih ada nak dalam diri dia tu. Zuhud dah tu, zuhud dah, tapi kurang daripada orang yang zuhud dunia dan akhirat. Kurang lah. Kerana dia boleh zuhud pada hak dunia ni sebakar-belakang, tapi akhirat ada gemar dia, ada suka dia daripada yang sedap-sedap di dalam negeri akhirat. Dan kurang daripada ini zuhud pada harta sahaja, tiada pada kemegahan dan lainnya. Hak ni pun boleh kata zuhud juga, tapi kuranglah kata musannif. Mana pada harta benda ni tak ada apa satu hak dia minat, hak dia suka, hak dia gemar. Jadi dia tak jadi kolektor harta benda. Kereta tak ada, motor tak ada, rumah tak ada. Apa satu daripada bentuk harta benda dia tak mahu belaka. Tak payahlah duk negotiate dengan dia, nak bagi itu, nak bagi ni, tak terima. Tapi kalau mu janji pangkat, okey. Ni dia terima. Kenapa? Dia tak zuhud pada kemegahan dan lainnya. Benda hak boleh megah-megah dengan darajat, dengan kedudukan. Kalau ginilah. Dah YB pula. Cik tak suka kereta, tak suka motor, tak suka rumah, tak suka semua jenis harta benda cik tak suka. Dah ni kita bagi jawatan lah. Jawatan apa? Kalau sakap-sakap biasa-biasa ni, nak esko-esko kerajaan negeri bukan level saya. Boleh kita bagi menteri yang boleh masuk dalam Dewan Persidangan Parlimen. Yang ni saya suka. Biar tak ada apa pun, mari Dewan Parlimen naik Grab.
Mari Dewan Parlimen naik teksi. Pasal apa? Dia zuhud pada segala harta benda. Tapi bab kemegahan darajat pangkat, hak ni dia nak. Hak ni kurang daripada orang yang zuhud pada dunia hak tadi ni. Makna kurang banyak lah. Hak tadi ni zuhud dunia semata-mata, yang ni dia tinggal harta benda, dia tinggal kemegahan, dia tinggal segala benda-benda yang menyedak-jedakkan di dalam dunia. Hak ni dia tinggal harta semata. Kemegahan dia nak. Atau zuhud pada setengah perkara, tiada pada yang setengah yang lain. Ataupun kata musannif, ada orang ni dia zuhud pada sesetengah benda. Ni dia tinggalkan umpamanya darajat. Dia tak suka pangkat, dia nak jadi orang yang biasa-biasa saja. Tak ada apa-apa kedudukan dalam manusia, tak ada kemuliaan, tak ada penghormatan. Manusia tengok dia hina lekeh, tapi dalam diri dia sendiri dia suka kepada harta benda. Itu dia zuhud pada setengah, tapi tiada zuhud pada setengah yang lain. Hak ni kurang lagi dah daripada orang yang boleh zuhud daripada segala nikmat-nikmat dunia. Dan yang akhir ini sedhaif, yakni selemah-lemah zuhud. Kata musannif, hak level lah ni, hak kata zuhud pada hak sekurang-kurang ni, yakni dah termasuk dalam selemah-lemah zuhud. Kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diinginkan daripada harta. Jadi kata musannif, biarlah dia zuhud pada segala harta benda sekalipun, tapi tak zuhud pada kemegahan. Sebenarnya kemegahan itulah yang lebih diinginkan daripada harta. Hari ini orang banyak yang ada harta benda, tapi dia tak ada title apa. Dia duk kejak lagi ni. Dia bagi donation sana, dia bagi sumbangan sini, sampailah satu masa dengan harta dia hak berbilion-bilion ni masih lagi orang panggil encik, masih lagi orang panggil tuan, tak ada Datuk Seri, tak ada ni semua ni dia akan usaha untuk dapatkan kemegahan. Banyaklah bukti atas dunia ni kita boleh tengok. Bila dia rasa dia dapat dah Datuk Seri, barulah diiktiraf segala kekayaan yang dia ada. Kalau tidak tanpa title, dia rasa macam kekayaan dia tu belum cukup kaya. Harta benda hak bersusun depan rumah, berderet-deret kenderaan. Rumah 5-16 biji, nak jual 4-50 juta rumah seperti. Rumah 40 juta. Allahu Akbar. Kita kata 40 juta ni kalau boleh ke aku. Masjid Tarak Toko ni sampai Masjid Jami' Almar ni besar. Kita tak ada kata lagu tu lah. Depa pun barangkali awal-awal kata nak beli sejuta tu, nak buat lagu tu lah. Dan jadi 40 juta, lain jadi. Lain jadi. Kerana dunia-dunia ni kan Nabi dah sebut dah. Lau kana li bani adama waliyani minaz zahab labtagha thalitha. Jika diberikan kepada anak Adam ini 2 lembah daripada emas, nescaya dia nak kepada lembah emas yang ketiga. Harta ni benda hak tak dapat tidak, lagi ada lagi duk nak. Dan ada lagi duk nak, dan ada lagi duk nak. Masa tak ada ni pun duk nak macam-macam dah. Kita kata aku ni ada 3 juta cukup dah. Ada 3 juta, nak 6 juta pula. Tapi tak rasa sempurna harta yang banyak, hak dia minat, dia suka, dia kumpul, dia beli, dia ada, tanpa kemegahan pada sudut darajah. Maka Allah sekali bagilah pada dia title yang dimuliakan, Datuk Seri, sekian, baru rasa naiklah syekh dia tu. Itu kata musannif, walaupun dia zuhud kepada harta benda, semua daripada jenis harta benda dia tinggal, tapi dia tak boleh zuhud pada kemegahan. Sebenarnya kemegahan itu lebih diinginkan daripada harta. Makna sini kena zuhud daripada nak akan segala title, segala pangkat dan sebagainya. Kalau boleh tuan pun jangan panggil. Pasal kita hamba. Jangan panggil saya tuan. Melawak-melawak tu tak apalah. Ni tolong nanti nak panggil nama saya, panggil tuan lah. Dia tak ada tarikh apa. Datuk tak ada. Apa pun tak ada. Jadi tolong panggil tuan. Jangan panggil nama saja. Pasal apa? Pasal saya lagi nak bagi hadiah dekat pemenang-pemenang hak lawan lari merentah desa tu. Jadi panggillah tuan.
Nah, ni sampai panggil nama terus ni. Nah. Marah dia dekat pengurusi majlis. Dia tak ada harta apa. Nah, kereta tak ada, mutu tak ada, tapi dia nak pada megah tu biar ada orang panggil tuan pun tak apa lah. Yang ni kena hakis. Nah, maka kata musannif, bila dah kata kemegahan itu lebih diinginkan, lebih lazat daripada harta, maka zuhud padanya, yakni pada kemegahan itu lebih utama. Makna hak ni lebih dituntut. Nah, lebih lagi dituntut daripada zuhud pada harta. Dan bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakir, bahawasanya zuhud itu terasing ia daripada dunia kerana taat serta kuasa ia atasnya. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan fakir, yakni papa. Apa dia beza orang yang zuhud kata dengan Syekh Abdul Qadir dengan orang yang fakir? Kita hari ni nampak lagu zuhud, rupanya kita ni fakir. Bukan zuhud pun. Nah, sebab apa? Sebab beza dia pada tidak ada kuasa pada mendapatkan dia. Tu je. Nah, adapun orang yang zuhud ni hak sebenar-benar zuhud ataupun apa beza zuhud dengan fakir, yakni pada saat dia ada kemampuan pada mendapatkan benda tu, dia boleh tinggal. Serupa mana kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila datang pada dia 100,000 darham. Kita baca 2 minggu lepas. Sayyidatina Aisyah datang satu orang bagi pada dia 1,000 darham. Makna dia ada kuasa pada memiliki 1,000 darham tu, memang boleh sangatlah. Tapi dia meninggalkan di saat mana dia ada kemampuan. Itu yang dikatakan zuhud. Adapun kita hari ni pasal apa? Orang lain duk beli telefon mahal-mahal, TV mahal-mahal, kereta mahal-mahal. Depa ni bukan zuhud pun. Habis mu zuhud lah. Aku tak ada semua ni. Zuhud aku ni. Mu zuhud bukannya zuhud mu ni, pasal mu tak ada kemampuan. Pasal mu miskin. Cuba kalau Tuhan bagi tengok apa hak ada dalam diri depa daripada pemilikan tu, ada kemampuan, ada duit umpamanya. Agak-agak mu nak beli dah. Dia kata dah beli ya. Kalau lagu tu bukan zuhud, itu nama dia fakir. Tetapi kata musannif, tiada ada ia zuhud orang yang fakir ni di saat mana dia gemar kepada dunia tapi dia tak ada kemampuan, itulah sebab dia tidak memilih daripada sesuatu akan daripada dunia. Itu bukan zuhud. Tetapi ada bagi fakir itu kelebihan. Kata musannif, atas orang yang fakir ini ada kelebihan dibanding orang kaya dalam bab zuhud. Nanti kita sambung insya-Allah lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu Allah
أشهد أن محمدا Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nak menyatakan kelebihan fakir atas kaya. Yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya masuk syurga oleh sekalian fakir daripada umatku dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu, yakni daripada kalangan umat aku, dengan 500 tahun. Dan pada satu riwayat, yakni pada riwayat yang lain, dengan 40 tahun. Jadi ada dua riwayat Nabi sebut. Satu Nabi kata 500 tahun lebih awal, yang kedua 40 tahun lebih awal daripada golongan yang kaya. Jadi ramai orang kaya ke ramai orang miskin sini ni? Kaya-kaya ingatlah lambat masuk syurga. Bani orang miskin. Siapa sebut ni? Nabi sebut. Nabi sebut yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Nabi kata masuk oleh sekalian orang fakir dan miskin tu. Di dalam syurga Allah mendahului di atas mereka yang kaya di kalangan umat aku. Nabi kata 500 tahun. Lama tu. Kalau kira dengan qadar masa sehari dunia pun dah berapa tahun di akhirat? Berapa tahun? 50 alfasanah. 50,000 tahun. Masa dunia ni sehari, beza dengan akhirat nanti kata Allah 50,000 tahun. Lah ni Nabi bagi tahu ni jangka masa atas dunia 500 tahun. Jadi kali dengan masa akhirat dok ada 5 trilion kot barangkali tahun dia. Tak tahu nak kali.
Kita ni orang duk beratok, orang lain masuk awal sejam daripada kita pun kita panas hati dah. Nah, walaupun kita tahu kita boleh masuk juga. Ni umpama orang beli tiket nak pergi tengok apa-apa lah. Nah, lah ni nak tengok bola pun tak boleh noh. Contoh pilah. Nah, jualan untuk tiket tengok sesuatu benda tu macam bola sepak ke apa, dia kata nak jual 20,000 tiket. Jadi dalam 20,000 tu kita antara orang yang dapat tiket untuk masuk. Tentu dah ada yang akan masuk lagi awal daripada kita, yakni VIP access. Depa ni masuk tak kena bersesak-sesak. Nah, lagi pula tak kena duk tunggu sampai-sampai masuk, sampai-sampai masuk. Kita ni 3 jam dah duk tunggu tu. Tambahlah ni pula kalau kata ikut saringan, mana nak kena cek suhu dulu, nak kena scan QR code dulu, nak kena buat jarak-jarak sorang-sorang. Nah, lama tu. Kita pun bebai tak tahu. Beli tiket RM20 lah nak masuk. Nah, tapi pasal tunggu ni 2 jam diri keras kaki-kaki, kebas lutut-lutut habis dah tak boleh masuk juga. So duk masuk tengok tengoklah kat rumah. Itu baru 2 jam. Nah, orang lain masuk mendahului kita. Bagaimana dengan 500 tahun? Orang miskin kata Nabi masuk syurga lebih awal daripada orang kaya 500 tahun. Riwayat lain kata Nabi 40 tahun. Jadi lagu mana kita nak faham 140, 1500? Jadi kata dengan Syekh Abdul Qadir lagu ni, maka ditanggungkan riwayat 500 tahun ini atas mendahului fakir, zahid atas yang gemar pada dunia. Yakni orang miskin yang masuk 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya jika dia zuhud akan dunia. Dia miskin dan dia zuhud. Nah, makna dia miskin tu bukan sekadar tak ada kegemaran, yakni dia tak gemar sungguh pun. Kalau dia kaya sekalipun dia akan tinggal segala tu. Makna di saat dia ada kemampuan untuk milik daripada apa yang ada dalam dunia pun, dia tetap akan zuhud. Hak ni hak kata Syekh Abdul Qadir, masuk dalam kata Nabi masuk syurga lebih awal 500 tahun. Dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir, yang loba atas yang kaya, yang loba menyebut akan dia oleh Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Adapun yang 40 tahun ni dia masuk awal juga banding orang yang kaya. Tetapi pasal apa dia ada lagi hak mendahului dia. Hak tu 500 tahun dah masuk dah. Nah, 460 tahun lepas tu baru dia masuk. Pasal apa? Sebab dia miskin, tapi dia ada haloba, dia ada gemar kepada isi dunia. Mana hak apa orang kaya duk ada tu dia duk nak juga, tapi dia tak ada kemampuan. Tu ya. Tu dia masuk awal sikit daripada orang kaya, iaitu 40 tahun lebih awal. Adapun kalau dia miskin, bahkan dia ni sangat-sangat zuhud daripada dunia, jika ada kemampuan pun dia takkan milik, dia takkan loba daripada dunia, maka hak ni kata Nabi special lagi 500 tahun lebih awal. Siapa sebut ni? Menyebut oleh akan hadis ini dan riwayat kedua ini oleh Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Nabi. Sembah Nabi, yakni Nabi bersembah kepada Allah. Nabi mohon dengan penuh beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Artinya, hai Allah, hidupkan olehmu akan daku miskin, dan matikan olehmu akan daku hal keadaan miskin. Ini doa Nabi. Nah, Nabi doa supaya Allah Ta'ala jadikan kehidupan dia sebagai seorang yang miskin, dan mati dia juga sebagai seorang yang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Saat ni kata, ada kan Nabi doa lagu ni doa minta miskin. Nah, hadis tu Imam Bukhari sebut, hadis tu Imam Muslim sebut. Makna hadis ni sahih. Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala hidupkan Nabi sebagai seorang yang miskin, dan matikan Nabi dalam keadaan miskin. Maka kata musannif,
Nah, kita lihat bahawa wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada sisi Yahudi kerana hutangnya sebab nafkah ahlinya. Jadi Nabi pada nak mendatangkan nafkah pada ahli keluarga Nabi, Nabi berhutang. Nah, Nabi miskin. Nah, maka tak kala mana Nabi wafat, maka segala daripada hutang pemihutang yang ada pada sisi Nabi SAW dibayar daripada apa yang ada. Maka baju besi peperangan Nabi SAW digadaikan, yang ini diberikan pada Yahudi, nah, miskin. Nah, jadi kita ni, nah, kita hari ni ada banyak benda dah, tapi duk buat hutang benda lain hak kita duk nak. Sampai nafkah anak bini tak boleh bagi. Ni masalah kita. Duk utama benda hak kita nak daripada nafkah yang wajib. Umpama hari ni susah kan, tapi dalam masa susah ni boleh beli kereta baru. Duk minta sangat ni. 10,000 tak boleh. Kononnya nak buat terbit. Mana buat apa ni? Nak beli kereta. Nak beli kereta, nak beli mutu. Tapi alasan dia tengoklah, anak bini tak makan susu, tak ada pampers, tak ada makan pun telur goreng yang ada kata hari-hari. Marah dia. Duk wujudkan hutang, tambah lagi hutang kerana nak pada apa hak dia nak. Boleh 10,000 ya, pergi beli kereta. Waktu beg lah kereta seperti bayar 3,000 duit muka. Lepas tu duk tanggung hutang pula tiap-tiap bulan. Tak susah lagu mananya. Lepas tu mu kerja untuk apa? Untuk cari duit nak bayar kereta. Nak bini nak boleh makan bila? Macam-macam lah orang lah ni tak. Orang yang ada usaha, ada ingat pada Allah, usaha dia lain. Ada orang dia ada usaha, tapi dia pada nak menyalahkan orang tu lebih utama daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka keadaan dia lah lain. Maka kata musannif, dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu, yakni miskin itu, jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ada ia loba pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Adapun orang yang miskin, orang yang fakir, jika dia tu pada dia tu ada barang yang dia milik itu, yakni dia sabar di atas tu, dia redha di atas tu, dan dia tidak ada loba, tidak ada tamak, tidak ada keinginan nafsu dia pada harta benda daripada pemilikan dunia ini, maka pangkat dia tu, pangkat orang yang miskin setara ni, sebagaimana hampir dah dengan pangkat orang yang zahid, yakni orang yang zuhud. Sabda Nabi SAW, tuba liman aslama wa kana 'aishuhu kafafa. Artinya, bermula syurga bagi mereka yang Islam ia, dan adalah kehidupannya sekadar memadai ia. Kata Nabi SAW, tuba liman aslama wa kana 'aishuhu kafafa. Makna hidup dia di atas dunia ni memadai dengan apa hak dia ada sekarang ni. Dia merasa cukup dah. Allah Ta'ala bagi sekian-sekian pada dia, nikmat sekian-sekian, bahkan dia tak ada tamak hal apa di atas apa hak orang lain milik. Dia tak ada keinginan hak lebih daripada apa hak dia ada sekarang ni. Makna usaha dia pada mendatangkan asbab tu saja. Allah Ta'ala bagi ni dia redha, Allah Ta'ala bagi tu dia syukur, dia tak ada tamak hal apa pada hak lain. Maka kata Nabi, bagi mereka lah syurga Allah. Tetapi ada tetapi tu, hanya sahaja, yakni sesungguhnya besar pahala fakir itu jika ia sabar. Kerana banyak orang fakir ni pun Nabi peringat juga. Nabi kata apa? Kadal faqru ayyakuna kufran. Tersangat hampirlah orang yang miskin itu pada menjadi kufur. Jika apa? Jika ia tiada sabar, tiada redha, dan tiada rasa mencukupi pada dia apa yang dia ada.
Maka kalau dia tak ada sabar, maka dia akan marah. Lagi dia tiada redha, maka dia akan ingkar, dia akan kufur di atas apa yang Allah Ta'ala beri, sehingga dia mendatangkan murka Allah. Jadi hari ini, kata Nabi SAW, orang yang mana ada di atas dia ni kecakupan, yakni Allah Ta'ala bagi kecakupan dan dia rasa cukup memada dengan apa yang dia ada, maka dia redha, bahkan dia sabar di atas tiap-tiap kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang mendapatkan sebesar-besar ganjaran di sisi Allah, maka bagi dialah syurga Allah. Dan bermula sabar atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zuhud. Lagi pula kata dengan Syekh Abdul Qadir, hak ni menambah akan senang bagi hati kita, yakni kita tak banyak harta hak kita milik. Kamu orang hak miskin tu yang lagi lah tak ada banyak benda daripada kita. Kita ada juga kereta, kita ada juga motor, ada juga telefon, ada juga gadget, ada juga pakaian-pakaian yang baik, ada juga rumah yang didiami dengan selesa. Hak ni makna kita ni boleh sangat-sangat dah. Jadi orang yang sangat bersyukur. Ada pun orang hak tak memilihkan akan sesuatu tu, jika redha ia, jika sabar ia, maka inilah permulaan yang baik bagi dia untuk menjadi orang yang zuhud. Kerana dia tak gaduh nak kena tinggal dah. Memang dia tak ada apa-apa. Adapun kita ni ada apa-apa ni, susah nak tinggal ni. Handphone ada, kereta ada, motor ada, rumah selesa ada, pakaian yang cantik yang elok ada. Tiba-tiba nak hilangkan rasa megah daripada pakaian yang baik. Nak tinggalkan bersedak-sedak daripada rasa kenderaan hak ada ni memang sedap pun, nak tiba-tiba nak kata kenderaan ni tak sedap, payah. Dia tak ada. Maka jika dia sabar, dia redha, itulah permulaan bagi dia menjadi orang yang zahid. Dan tiada sempurna zuhud itu, kata Syekh Abdul Qadir. Bagaimana nak menyempurnakan zuhud? Maka tiada lain melainkan dengan sabar. Jadi dengan cara kita bersabar, makna kena ada satu sifat lagi. Nak menyempurnakan zuhud, maka kena ada satu sifat lagi, nama dia sabar. Maka dengan sifat sabar inilah boleh menyempurnakan zuhud. Yalah, tak kala mana kita ada satu benda, maka kita nak meninggalkan segala kenikmatan apa yang kita ada daripada dunia ni, tak kala tu memerlukan sabar. Sabar daripada kembali ambil balik. Mungkin boleh tinggal setahun, lepas tu ambil dulu. Tinggal boleh 5-6 tahun dah ni, cari pula dah. Pasal apa? Tiada sabar dah. Tak boleh tahan dah. Pasal apa? Nampak sangat aku ni tak ada apa-apa dah ni. Nampak jadi susah sangat, miskin pula aku ni, sampai meminta-minta pula. Jadi tuntut baliklah apa dia nak tu, cari balik. Maka kata musannif, hendaklah menyebut hamba, yakni Syekh Abdul Qadir kata, akan bab sabar, kemudian daripada bab zuhud. Jadi lepas ni dia akan sebut pada bab yang keempat, pada menyatakan sabar. Apa dia itu sabar? Kerana nak menyempurnakan zuhud, kena dengan sifat sabar. Sabar, 3 huruf ya. Tapi besar dia punya ganjaran di sisi Allah. Allah Ta'ala sebut apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan akan sekalian ganjaran akan orang yang sabar itu dengan tiada kiraan, yakni tak ada hisab. Orang sedekah, orang infak, Allah Ta'ala sebut dia punya perumpamaan, satu infak melahirkan 7 batang tangkai. Tiap-tiap tangkai 100 buah. Makna ada 700 kali ganda. Adapun sabar, Allah Ta'ala kata tak ada hitungan. Ganjaran dia tu tak ada hitungan. Makna infinity. Allah Ta'ala boleh bagi sebanyak-banyaknya daripada apa yang Allah Ta'ala kehendak pada nak bagi. Ganjaran sabar ni sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak di sisi Allah, sehingga tak terkira banyaknya. Maka sifat sabar ni lah hari ni kita kena bersepakai lebih lagi. Pada nak meninggalkan segala kesedapan di dunia, bahkan dalam keadaan kita hari ini sabar hak dituntut. Banyak ujian, banyak cobaan daripada Allah.
mari tu ini. Isteri kita, pasangan kita itulah, ini anak-anak kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, pekerjaan kita, urusan kita. Semua tu menuntut sabar. Bukan hanya sabar pada ujian urusan tu, bahkan sabar dalam menunaikan ibadat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Susah. Jadi semua urusan kita hari ni memang menuntut sabar. Jadi moga-moga insya-Allah Allah Ta'ala bagi pada kita ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita mengaji, kita dengar lagi apa yang akan disebut oleh Syekh Abdul Qadir dalam bab sabar ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita selesai bab zuhud ni. Moga dapat kita mengambil manfaat, mengambil pengajaran dan faedah, sama-sama kita hayati dan kita cuba usaha untuk mempraktikkan, yakni kita untuk kita jadikan ia sebagai satu amalan kita, perbuatan kita, dan disepakaikan pada hati kita sikit demi sikit, insya-Allah. Kerana tiap-tiap mereka yang sampai pada zuhud yang sempurna, semuanya bermula daripada langkah yang pertama. Kita kena ambil lah langkah pertama, yakni untuk menjadi orang yang zuhud, benci kepada dunia, berpaling daripada gemar dan suka akan dunia, meninggal segala kesenangan dunia, tinggal daripada menuntut akan dunia, ataupun kita sebut kata apa, zuhud akhirat sekali. Nak hak sempurna tu lah, nak kepada hanya semata-mata Allah. Jadi mula langkahlah sikit demi sedikit, dan pasangkan sabar bersama-sama dengan usaha kita. InsyaAllah Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala tahu apakah keinginan kita, kehendak kita. Moga kita dapat ikhlaskan niat kita ini, tujuan hati kita ni semata-mata kerana Allah. Bukan nak orang kata kita zuhud, bukan nak orang kata kita sabar, tapi kita nak kerana Allah Ta'ala semata-mata, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang sabar, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat rahmatullahi ta'ala alaih, minta maaf lah ana lajak sikit malam ni sebab nak berhabis bab zuhud ni. Baca banyak bulan dah, sajalah lajak. Jadi minta maaf sekali lagi kerana terkeluar daripada SOP. Minta maaf dah. Dan yang kedua, sekarang ni untuk mahad ataupun madrasah yang saya sedang usahakan, jadi masa sangat suntuk, ada lebih kurang 2 minggu ke 3 minggu untuk kemasukan pelajar yang akan duduk di dalam asrama. Masalah dia sekarang ni, asrama sekarang ni kami robohkan. Bukan roboh semua, runtuhkan bahagian yang tidak boleh pakai. Yang ni bumbung dia kena tukar semua, kerana kayu dia apa semua dah reput makan anai-anai. Makna bahagian yang rosak semua dah dirobohkan. Dan sekarang ni dalam usaha nak naikkan yang baru lah. Jadi perlukan peruntukan dengan kadar segera. Yang banyak jugalah. Makna nak kena tukar bumbung dan segala yang lain-lain tu. Ukuran saiz dia lebih kurang 60 kali 20. Jadi sekarang ni baru boleh beli separuh daripada barang-barang yang diperlukan. Jadi sangat memohon daripada individu dan juga mungkin organisasi yang mana boleh mengusahakan untuk sumbangan, untuk saya siapkan dengan masa yang tinggal tak berapa banyak dah ni, untuk pelajar-pelajar yang nanti akan masuk dan duduk di dalam asrama tersebut. Jadi tolong war-warkan dan tolong sebarkan. Dan hari ni pun saya bawa tabung tu. Jadi kita pakat tolong dan pakat sumbang lah, insya-Allah. Moga-moga ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menyumbangkan bagi sekolah ataupun madrasah ni, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada anda sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.